As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkan kita untuk bertemu lagi dalam program kuliah ilmu. Mudah-mudahan perhimpunan kita di dalam majlis ilmu ni memberi manfaat, insya-Allah. Kita masih lagi membicarakan fasal yang ke-15, iaitu syarat sah tayamum. Seperti mana yang disebutkan oleh pengarang, faslun syurutut tayammumi asyaratun, bahawa syarat tayamum itu ada 10. An yakuna biturabin wa an yakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa an yaqsidahu wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini wa an yuzilan najasata awwala wa an yajtahida fil qiblati qablah wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti wa an tayammama likulli fardin. Jadi 10 syarat. Kita telah membicarakan 2 daripadanya, iaitu hendaklah menggunakan debu tanah. Yang kedua, hendaklah debu tanah itu suci. Yang ketiga, hendaklah debu tanah tersebut bukan musta'mal. Jadi kita mungkin mengatakan air saja yang boleh jadi musta'mal, kan? Apa yang dimaksudkan musta'mal? Musta'malnya apa? Baru-baru ni orang ambil tauliah kita soal, apa itu air mutlak, apa itu air musta'mal. Tak boleh jawab tu. Tak boleh nak jawab air musta'mal, air mutlak tu tak tahu. Banyak yang menjawab bila sebut je air mutlak, suci lagi menyucikan. Itu bukan makna mutlak. Itu hukum air mutlak. Jadi jangan tak tahu beza. Kalau kita kata air musta'mal itu apa? Suci pada dirinya dan tak menyucikan lain, itu hukum dia. Hukum air musta'mal. Jadi lama dah tu tuan-tuan jadi orang Islam dah. Daripada lahir air musta'mal, air mutlak pun tak boleh nak tahu beza. Apa kesannya kalau kita tak tahu membezakan air musta'mal, air mutlak, air mutanajjis? Kerana dia bersangkutan dengan soal ibadat. Bab penyucian, bab taharah, makna istinja, ada bab mengangkat hadas. Itu semua tuan-tuan. Itu sebabnya bila membicarakan tentang air, najis ini dia ada 2.
Satu najis aini, satu najis hukmi. Satu najis aini, satu najis hukmi. Najis aini ini boleh berpindah hukum dia daripada aini menjadi hukmi. Bagaimana? Sekiranya cara basuhan yang dilakukan pada membasuh najis, contohnya najis mutawassitah, tidak mengikut maknanya apa yang disuruh oleh syarak, maka tempat itu dia bersih pada adat, tetapi adat menghilangkan ain najis, tetapi najisnya masih kekal lagi dan bertukar status daripada aini menjadi hukmi pula. Tempat tu masih bernajis. Ini kesannya kalau kita tak tahu air, tak tahu cara nak cuci. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu sebabnya mengaji fiqh ni dia tak ada habis, tak boleh habis. Tak ada habis mengaji fiqh. Yang kita soal tu ustaz, yang kita soal tu balik mana? Temboro tu, daripada Temboro. Tu pesantren tu. Mengaji pesantren. Nah, dia tak boleh beza. Agaknya mungkin soalan tu terlalu rendah, yang mungkin dia tak apa nak jawab kan. Baik kan. Kawan mengaji kita tinggi-tinggi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita faham, yang dikatakan air mutlak ini ialah air semata-mata air. Air semata-mata air. Hukum dia tu semata-mata air, tak bercampur dengan yang lain. Apa jenis-jenis dia? Air yang turun, dia ada dua, turun daripada langit, yang keluar daripada bumi. Itu je. Yang turun daripada langit, air salji, air hujan, air embun. Yang keluar daripada bumi, air sungai, air apa, laut, air perigi, itu semua. Itu jenis dia. Dia tak bercampur dengan apa-apa. Kan? Kalaulah air itu turun jalur gemilang warna dia, tetap air mutlak. Ya tak? Tetap air mutlak. Kerana apa? Dia semata-mata air. Hukumnya apa? Suci lagi menyucikan. Itu air mutlak. Jadi bila membicarakan air musta'mal, di dalam tayamum juga ada musta'mal. Apa yang dimaksudkan musta'mal? Iaitu yang telah digunakan untuk basuhan fardu. Sama ada air ataupun tayamum telah yang digunakan untuk basuhan fardu kali pertama, maka itu semua jadi musta'mal. Hukumnya apa? Suci pada dirinya, tak menyucikan yang lain. Ada itu tuan-tuan, itu namanya musta'mal. Ada? Jadi tuan-tuan kena ingat tu. Maka disebut di situ apa? Iaitu debu yang sudah digunakannya. Contohnya untuk tayamum fardu. Jadi air juga sama. Air yang telah digunakan untuk basuhan fardu namanya air musta'mal. Kalau dia belum digunakan lagi, itu masih mutlak lagi. Masih mutlak lagi. Sebab tu air dalam baldi tu dia mutlak. Tapi kalau kita dah guna untuk angkat hadas, untuk ambil wuduk, maka air dalam tu jadi musta'mal. Nak guna untuk istinja, tak boleh. Kalau kita guna air tu yang kita dah ambil tadi untuk basuhan fardu, untuk istinja, tak bersih. Bersih pada adat. Kalau kita gunakan air tu kita semayang, kita masih menanggung najis lagi. Sebab apa? Sebab air tu tadi yang kita guna untuk istinja, itu air musta'mal. Tuan-tuan, semayang macam mana? Basuh baju macam mana? Basuh tempat yang kena najis macam mana? Semua tak terangkat najis.
bersih pada adat tapi tidak terangkat pada syarak. Ni sebab kita kena faham lah. Kena faham betul-betul. Kan? Betapa maknanya penting tu dalam pemahaman air ni, sebab dia melibatkan masalah ibadat kita kepada Allah. Jadi bayangkan berpuluh-puluh tahun ibadat, air je tak selesai. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nama dia kata apa? Debu yang telah digunakan contohnya untuk tayamum fardu, atau mengangkat hadas besar, atau menghilangkan najis mughallazah, itu semua jadi musta'mal. Kan? Mana tayamum boleh guna, debu tanah boleh guna untuk tayamum, ambil kan sebagai ganti wuduk boleh. Debu tanah juga boleh untuk mandi, tapi bukan mandi dengan debu. Untuk mandi hadas besar ni, mengangkat hadas besar ni, tetap juga basuh tangan, muka dan tangan. Mandinya basuh muka tangan aja dengan tayamum. Jangan ambil debu sapu nak. Wah, keluar berdebu namanya. Bukan gitu. Maknanya orang mengangkat hadas besar ketika mana tak boleh guna air, tak boleh kena air, ataupun air tak ada, maka kalau dia berhadas besar, cara mandinya tetap juga membasuh muka dan tangan juga. Tetap. Nanti nak ambil wuduk dengan tayamum, nak ambil tayamum, tetap muka dan tangan juga. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, hendaklah debu tersebut tidak bercampur dengan tepung atau lain-lainnya. Dia tak bercampur dengan sesuatu. Termasuk dia kata tidak bercampur dengan simen, habuk ataupun debu kayu. Dia tak boleh bercampur. Dia semata-mata lah. Semata-mata. Kan? Debu tu semata-mata. Yang kelimanya, hendaklah orang yang bertayamum berniat menggunakan debu tersebut dengan tujuan tayamum. Kalau nak tayamum, niat tayamum lah, dengan tujuan tayamum. Tak boleh dengan niat yang lain. Kan? Sebab tu penting niat ni. Kerana niat nak membezakan di antara adat dan ibadat. Sebab tu di dalam mazhab Syafi'i, niat tu masuk dalam perkara rukun. Hanafi tak. Hanafi niat tak masuk rukun. Dia perkara wajib, perkara yang sebelum daripada berlaku. Contohnya nak semayang, niat tu sebelum lagi. Tapi Syafi'i bila mendirikan ibadat perlu niat. Tak niat tak sah ibadat. Tu beza di antara Syafi'i dan Hanafi. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak beribadat ni, jangan bercampur aduk dari segi mazhab. Jangan bercampur aduk dari sudut mazhab. Tak boleh. Tak boleh bercampur aduk dalam mazhab. Jadi tuan-tuan, kalau Syafi'i, kena ikut cara Syafi'i. Jadi kalau contohnya orang Hanafi, dia lain. Hanafi ni bermula wuduk dia berbeza. Ada yang jadi sunat dalam Syafi'i, tapi itu jadi wajib kat dia. Berkomor, tu Hanafi wajib. Masuk air dalam hidung, tu wajib. Tapi Syafi'i tak. Syafi'i itu sunat. Masuk air dalam mulut, masuk dalam hidung. Syafi'i dalam bab basuh kepala, sapu, walau sehelai pun hukum sah. Tapi mazhab ni dia mesti 1/4. Dan sebahagiannya mengatakan mesti 2 kali. Sampai ke belakang, tarik ke depan balik.
Kita dah cecah ya, sah. Hukum sah. Mazhab ni tak sah. Tu beza tuan-tuan. Dia berbeza. Sebab tu tak boleh bercampur aduk. Kan? Sebab tu Syafi'i, orang Hanafi, imam punya bacaan Fatihah itu bacaan dia. Sebab tu yang datang daripada Bangla tu, dia mana baca Fatihah, dia dengar pak imam baca, dia tak baca. Kecuali kalau dia duduk jauh, dia tak mendengar bacaan imam, itu pun sunat dia baca, bukan wajib. Tapi Syafi'i ni kau dengar ke kau tak dengar ke, Fatihah rukun. Meninggalkan Fatihah dengan sengaja ataupun terlupa, maka sembahyang tak sah. Itu beza dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau masalah kita faham tentang masalah mazhab, dia tak ada masalah. Apa pentingnya mazhab? Mazhab ni, adanya mazhab memberi jalan keluar ketika berlaku masalah. Dia bukan boleh main tam ya, kan? Dia tak boleh. Dia beri jalan keluar. Contohnya orang pergi haji, contohnya tak. Macam mana nak elak daripada disentuh? Menyentuh dan disentuh. Tak boleh lah, orang macam tu ramai. Boleh simpan tangan dalam apa tu? Simpan tangan dalam kita punya ihram, simpan. Ni terbuka. Meri orang India digeram benar orang Melayu. Dia pegang. Kan? Ada. Nak buat macam mana? Nak marah dia. Kan? Kita tengah ibadat. Sebab tu ada jalan keluar dalam masalah. Pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri, ada satu pandangan yang disentuh tak batal. Jadi tuan-tuan, ada jalan keluar. Sebab tu kita, hari ni orang dia beri macam-macam tau. Dia beri macam-macam mazhab. Orang yang dengar pun pening. Dia kata aku ni mazhab apa ni, dia kata. Dia pun dah tak tahu aku mazhab apa dia. Kan? Nak kata Syafi'i, aku pun tak, Syafi'i pun tak tahu. Dia mari pula mazhab lain, mazhabnya. Aku, dia kata senang-senang aku mazhab sendirian berhad, dia kata. Pening kepala tak tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita ni mengaji ni Safitun Najah ni, ini kitab Syafi'i, perbahasannya ialah mazhab Syafi'i. Kerana penulisnya, pengarang kitab Safitun Najah ni ialah seorang ulama daripada Yaman. Yaman ni mazhab Syafi'i. Ada. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Seterusnya, hendaklah menyapu muka dan kedua tangannya dengan 2 kali tepuk. Kan? Fatayammamu sa'idan thayyiba. Mana kalau kita ni mengangkat tayamum, mesti guna debu tanah yang suci. Dan bila nak mengangkat tayamum, dia mesti anggotanya 2. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain. Maknanya sekali tepuk untuk muka, sekali tepuk lagi untuk tangan. Maknanya 2 kali tepuk. Ini dalam masalah mengangkat tayamum. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia tepuk ini tak? Jadi kita tepuk ini. Jadi kalau sekiranya debu tu jatuh balik dekat tempat ni, dia jadi mustakmal. Kerana debu pada tapak tangan itu boleh memustakmalkan debu yang sedia ada. Dia boleh mustakmal. Sebab tu bila kita dah tepuk begini dengan tapak tangan kita, maka dipindahkan di tempat lain supaya debu tanah tu tak masuk balik dalam. Jadi dilagakan tangan tu untuk menipiskan debu tadi. Ada? Ambil daripada atas ini,
sapu sampai ke bawah. Dah, jangan macam ni tuan-tuan. Itu pakai bedak nama dia. Ada. Jangan ambil ni, wah, gosoknya ni. Itu orang debu nama dia. Kan? Mengangkat tayamum ni, tepuk dia daripada atas mana sampai bawah. Dah. Tak perlu ulang. Dia tak macam kita mengambil dengan air. Tepuk lagi sekali. Tapak tangan ni dibahagikan dia kepada 3. 1, 2, 3. Ni di depan. Satu bahagian. Yang di tengah ni 2 bahagian. Ini 1 bahagian. Jadi jalankan satu-satu bahagian. Satu-satu bahagian. Tuan-tuan tengok ni, jalankan. Ini yang depan ni untuk di belakang. Ni. Jalankan. Kan? Ni jalankan ni. Ni jangan ulang balik. Jalankan gini. Kan? Pusing kan? Masuk yang tengah pula. Yang tengah. Pusing ni, pusing. Jangan pusing-pusing. Terbalik kau. Kan? Ni jalankan. 1. Tuan-tuan pusing balik. Ni. Yang tengah ni. Tapak yang ni. 2. Jangan sentuh sini. Sebab sini debu lagi. Dia kalau kita sentuh dia jadi mustakmal. Kan? Ni 2. Ni masuk yang ketiga. Ni ketiga. Sebab tak kena kan tadi kan? 1, pusing, 2, 3. Selesai lah. Sama juga. 1, pusing, 2, 3. Ini jangan maut. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ulang balik. Tepuk dia sebenarnya. 1. Kan? 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian. Jalankan yang belakang, yang depan dulu. Untuk belakang. 1, pusing, 2, 3. Sebab yang ni tadi tak kena. Kita ambil ni je. Ni nampak? Dia jalan kat sini. Ni tak kena. Yang ni jadi untuk ni. Kemudian yang ni pusing sama juga. Jangan yang ni pusing sampai sini resik ni keluar jin nanti tu tuan. Jangan digesek ni. Ini mustakmal nanti jadi. Sebab ini debu yang nak digunakan untuk sebelah. Kan? Mudah je. Kalau faham lah. Kalau tak faham jadi susah juga. Tu yang sahabat tu berguling dengan pasir tu. Berguling dalam pasir, keluar melekat debu pasir. Dia kata dah tayamum. Semayang pasir penuh daripada atas sampai ke bawah. Rasulullah tanya, macam mana kau tayamum? Aku berguling dalam pasir, Rasulullah. Rasulullah senyum ya. Dia kata lain kali yang buat lagi. Ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Jadi hendaklah menyapu muka dan tangan tadi dengan 2 kali tepuk. Tepuk 2 kali. Yang seterusnya hendaklah menghilangkan najis terlebih dahulu. Sebelum tayamum hilangkan najis. Kan? Ni ada lagi sikit dia punya kenyataan ni. Makruh lebih daripada 2 kali. Dalam bab tayamum makruh lebih daripada 2 kali jika dengan tepukan 2 kali pertama sudah menyeluruh debu pada anggota tayamum. Jika belum menyeluruh tidak makruh. Rasa tak berapa kena. Yang rasa-rasa tu syaitan tu. Tak kena tu, tak kena. Tepuk lagi, tepuk sampai debu tu habis. Dia tepuk kan. Jadi maknanya syaitan. Tu kerja syaitan. Apa nama syaitan tu? Khinzab.
ataupun khanzib. Jenis syaitan yang duk ganggu kita tau. Dia bukan walhan lain. Walhan tu lain, jenis syaitan juga. Tapi yang jadikan kita wah-wah ni namanya apa? Syaitan yang nama khinzab ataupun khanzib. Dia syaitan ini dia ada belalai. Dia boleh scan mana tempat kosong. Dan hati kita tu dia boleh scan. Diletakkan belalai dia, tap itu. Ni tempat kosong ni. Dia masukkan. Ni tempat ni kosong dari mengingat Allah. Dia pun masuk, dia pun tiupkan was-was dalam hati kita. Jadi kita tengah semayang Allahu Akbar. Rasa macam tak kena. Macam tak kena. Sampai kesudah dia fikir tak kena. Tu kerja syaitan. Siapa nama? Khinzab. Tu kerja dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya. Jadi kita ni kena jaga-jagalah. Tinggalkan tu semua gangguan-gangguan. Kemudian dia kata apa? Hendaklah menghilangkan najis terlebih dahulu daripada syarat dia tadi, iaitu najis yang tidak dimaafkan yang terdapat pada badan. Hendaklah dilakukan sebelum tayamum. Jika tidak sempat dilakukan sebelum tayamum, lalu bertayamum, sah tayamumnya menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Ini satu pandangan dalam pandangan mazhab Syafi'i. Kalau tak sempat, kan, Ibnu Hajar kata hukumnya sah walaupun dia dah bertayamum. Walau bagaimanapun solat dengan tayamum tadi wajib diqadhakan, walaupun hukumnya sah. Tapi semayang tadi kalau dah terkeluar daripada waktu, kena qadha. Sebab apa? Dia orang yang menanggung najis. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Ini perbahasan dalam ni, pendapat-pendapat ni semua dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar ni merupakan ulama daripada mazhab Syafi'i. Ini pendapat, kan? Okay. Seterusnya daripada syarat sah tayamum, hendaklah berijtihad dahulu untuk mencari kiblah. Ini adalah pendapat Ibnu Hajar walau bagaimanapun sah mengikut Imam Ramli. Imam Ramli juga merupakan imam di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ibnu Hajar, Imam Ramli ni pun kedua-duanya orang yang bermazhab Syafi'i. Imam Ramli kata apa? Kerana ia bukan syarat tayamum. Imam Ibnu Hajar kata apa? Maknanya hendaklah menentukan ijtihad kiblat. Dan yang seterusnya hendaklah dilakukan tayamum setelah masuk waktu solat fardu. Orang yang nak bertayamum ni dah masuk waktu. Tak masuk waktu lagi tak boleh tayamum. Mesti memastikan masuk waktu. Sama ada air tak boleh guna air, ataupun tak ada air, dia kena masuk waktu dulu. Dah masuk waktu baru boleh tayamum. Kalau tayamum sebelum masuk waktu, hukumnya tak sah. Hukumnya tidak sah. Orang yang bertayamum hendaklah yakin masuk waktu. Dia nak tayamum, untuk syarat untuk sah tayamum ni mesti yakin masuk waktu. Dia tak macam ambil air semayang. Kerana asal-asal berwuduk tu dengan air, kan? Jadi tak ada air, ganti dengan tayamum. Tapi syarat untuk orang bertayamum ni mesti dah yakin masuk waktu baru boleh tayamum.
Tak masuk waktu, tayamum tak sah. Bila tayamum tidak sah, bermakna sembahyang juga akan jadi tidak sah. Orang yang bertayamum hendaklah yakin waktu solat telah masuk. Oleh itu jika dia syak, bagaimana orang yang nak semayang dengan tayamum, dia syak dah masuk ke belum? Dia kata apa? Adakah sudah masuk waktu solat atau belum? Tidak sah tayamumnya walaupun ditakdirkan memang sudah masuk waktu. Sebab apa? Dia kembali pada hukum asal. Hukum asal dia apa? Kerana dia syak dalam mengambil tayamum. Jadi tuan-tuan, dia balik pada hukum asal. Sebab hukum asal tadi dia ambil tayamum dalam keadaan syak, waktu dah masuk atau belum. Walaupun ketika mana dia dirikan solat memang dah masuk waktu dah. Hukum usulnya dia kembali kepada hukum asal. Hukum asal kata dia belum masuk, dia mengatakan belum masuk kerana syak, maka hukum tayamum tak sah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beberapa perkara lah yang kita nak kena faham. Mungkin kita ni tak bertayamum, tapi kita menjaga orang yang sakit yang kena tayamum. Sebab tu kita kena pastikan syarat-syarat ni supaya sembahyang dia sah. Sedangkan dia wajib sembahyang. Sebab apa dia wajib sembahyang? Bawa makanan. Dia kata hari ni bubur je, ingat lagi sembahyang wajib. Tak? Kalau dia kata hari ni yang caterer tu bawa bubur, ni apa lempeng kau bawa ni, dah tak ingat dah. Itu tak ada, hukum dah tak ada. Tapi kalau bawa ni balik-balik nasi je, bagilah burger sekali, itu sembahyang wajib. Boleh request pula minta burger pula. Tu sakit memang kena wajib sembahyang. Tak kira lah tayamum ke apa, sembahyang wajib. Tu mesti dipaham. Kita menjaga orang sakit kan, dia kena tahu tayamum dia tak boleh guna air, kena tayamum kena masak dalam otak kita. Ada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, permasalahan kalau dalam kitab fiqh disebut masail, kan? Masail. Orang yang ingin melakukan jamak takdim ataupun takhir hendaklah bertayamum sebanyak 2 kali. Sebab apa? Sebab semayang tu dua-dua fardu. Dua-dua fardu. Sebab satu tayamum untuk satu fardu sahaja. Satu tayamum untuk satu fardu sahaja. Jadi ketika mana orang nak semayang jamak takdim ke jamak takhir ke, hendaklah bertayamum sebanyak 2 kali. Begitu juga orang yang ingin mengqadakkan solatnya, kerana semua solat itu adalah fardu, bukan sunat. Contoh dalam musafir, dia nak qada semayang yang ditinggalkan dalam musafir, qadaknya seperti mana musafir lah. Ataupun dia semayang sebagai orang yang mukim, nak qada semayang fardu. Tadi dia dah semayang fardu dah, zuhur contohnya, dia nak qada zuhur yang ditinggalkan dulu, maka oleh kerana berhimpun 2 fardu, maka yang qada tu fardu juga, dia kena tayamum balik semula. Dia melainkan kalau sekiranya yang dia nak dirikan tu qabliyah, ba'diyah, itu tak perlu tayamum. Kalau sunat tak apa. Tapi kalau wajib, dia kena tayamum balik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang keduanya, tayamum untuk solat jenazah adalah setelah mayat dimandikan. Makruh apabila belum dikafankan, kan? Nak tayamum untuk solat jenazah ni adalah setelah mayat dimandikan. Yang ketiganya,
Untuk solat sunat yang ada batas waktu seperti solat duha, tayamumnya adalah selepas masuk waktu. Ini bagi sembahyang-sembahyang sunat yang ada waktu dia, kan? Sembahyang duha, sembahyang isyraq, kan ada waktu dia. Maka solat-solat sunat yang macam ni, maknanya dia dikehendaki bertayamum setelah masuk waktu. Kenapa tuan-tuan kena tayamum masuk waktu? Kalaulah dia ni bertayamum kerana sakit, suruh masuk waktu baru tayamum, kemungkinan waktu sebelum masuk waktu tu dia sihat. Bila dia sihat, wajib dia kena guna air. Dia kena wajib guna air, tak boleh tayamum, kan? Atau kemungkinan yang lain, dia bertayamum sebab tak ada air. Bila nak masuk je waktu, air pun ada, wajib guna air. Lain keadaannya kalau waktu dia masuk waktu tadi air tak ada, dia bertayamum. Ketika waktu dia semayang turun hujan, maka hukum sah. Berasal dia tak ada air. Dia asal tak ada air. Jadi sebab itu. Itu sebabnya tuan-tuan, orang sakit dia wajib semayang Jumaat, kan? Orang sakit kenapa dah wajib Jumaat? Kemungkinan waktu masuknya Jumaat dia sihat, sebab tu dia kena datang Jumaat. Kita kalau dah sakit memang tak datang, kan? PKP pun tak datang, bayang kan? Tak? Masjid dah dibuka seluar-luarnya pun orang tak datang. Dia kata PKP tak boleh datang. Dia main PKP je, kan? Dia beri alasan tak nak datang masjid, PKP je. Haram hukumnya tuan-tuan, haram hukumnya. Yang ada rukhsah dia tak nak datang sembahyang, terutama solat Jumaat, haram hukumnya. Kan tak? Dia boleh sembahyang di mana-mana area boleh, tak boleh masuk dalam sembahyang luar. Sah tak hukum sembahyang? Hukum sembahyang sah, sebab dia dalam masjid lagi. Dia dalam masjid lagi. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kata kalau orang tak bagi masuk sebab apa? Tak bawa sejadah, dia sembahyang dekat beranda tu, sah. Sembahyang kat tangga, sah, kan? Masih sah lagi. Sebab di antara imam dengan, di antara makmum dengan makmum, jaraknya apa? 300 hasta. 300 hasta jauh. Antara makmum dengan imam 3 hasta. Walaupun jarak ni masih lagi 3 hasta. Makmum dengan makmum boleh terpisah sampai 300 hasta. Kalau dia bayang kat bawah masih sah lagi. Tak datang, dia kata alasan PKP, dosa. Jadi tuan-tuan, tak nak datang sembahyang Jumaat. Dia beri alasan Pak Imam Besar tak bagi masuk. Sedapnya, kan? Dia guna Pak Imam Besar aja, kan? Jadi tuan-tuan, tak nak datang sembahyang, itu tanggung sendiri. Okay, Seterusnya apa? Untuk solat tahiyatul masjid, baru-baru ni dalam masyarakat fatwa, masyarakat fatwa negeri Melaka telah menimbulkan satu usul bagaimana hukum mendirikan solat di surau, solat Jumaat di surau, solat fardu di surau berjamaah. Boleh tak buat tahiyatul masjid? Tak, tu timbul baru-baru ni kita mesyuarat. Syarat untuk melakukan tahiyatul masjid di mana tempat didirikan Jumaat, dia bukan masjid tapi didirikan Jumaat situ, ataupun surau didirikan solat Jumaat, mestilah syarat tempat itu ialah wakaf. Kalau bukan wakaf, tak boleh didirikan tahiyatul masjid. Makna kalau surau tu tanahnya wakaf,
dinaikkan bangunan, kemudian didirikan Jumaat atau didirikan solat fardu yang berterusan, maka boleh orang tahiyatul masjid itu. Tapi kena ingat, bila tahiyatul masjid boleh didirikan, orang-orang uzur tak boleh masuk, kan? Waktu kena jaga-jaga. Ni kita nak kaji balik masjid, surau-surau yang diberi Jumaat ni. Adakah contohnya surau-surau taman, tanah tu wakaf ataupun macam mana? Kalau nak boleh dirikan tahiyatul masjid, dia kena kembalikan kepada apa ni, majlis agama untuk untuk diwakaf balik. Dia boleh gitu. Ni sekarang ni kita pejabat mufti, itu kerja pejabat mufti dah. Tu bukan kerja masjid negeri, tu mufti punya kerja. Dia akan dikira balik tu. Sebab ada masjid, surau-surau yang diberi taraf Jumaat ni ada 19. Ada 19 buah surau yang diberi taraf Jumaat. Yang ada ini yang sekarang ni ialah diberi taraf Jumaat sepanjang PKP je. Nanti habis PKP ditarik balik. Dia ada surau yang taraf Jumaat, tapi bukan masjid. Ini persoalannya, surau yang taraf yang diri Jumaat ni boleh tahiyatul masjid atau tidak? Syarat dia mestilah dia tu tanah wakaf. Kalau bukan tanah wakaf tak boleh. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tengok lagi. Untuk solat istisqa, gerhana, tayamum adalah selepas orang ramai berkumpul. Tadi kalau sembahyang yang ada waktu, sembahyang sunat yang ada waktu, dah masuk waktu. Tapi kalau solat istisqa ni kan mesti berhimpun orang, macam solat Jumaat juga. Gerhana pun sama juga. Bila kena tayamum, iaitu selepas orang ramai berkumpul, baru boleh tayamum. Kalau tayamum sebelum orang datang berkumpul, hukum tak sah. Jadi ada syarat dia tuan-tuan, ada syarat. Jika tidak, untuk solat istisqa setelah hujan habis turun. Dan untuk solat gerhana ketika berlaku awal perubahan bentuk matahari atau bulan. Tu waktu dia. Untuk solat sunat mutlak, solat yang semata-mata je, dia tak ada waktu. Usalli sunatan lillahi ta'ala, tu sunat mutlak. Tayamum pada bila-bila masa sahaja kecuali waktu yang dilarang atau sebelum masuk waktu. Jadi untuk solat mutlak ni dia dikecualikan. Kemudian hendaklah bertayamum pada setiap kali solat fardu. Jadi fardu di sini ialah fardu ain. Sama ada solat seperti fardu 5 waktu, solat nazar, solat qada, termasuk juga tawaf, seperti tawaf fardu atau tawaf nazar. Ini maknanya semua keadaan ni, orang yang hendak bertayamum pada setiap kali fardu, kena tayamum. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan bicara selepas daripada ini penggunaan satu-satu tayamum, insya-Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.